Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita iaitu Asas Sains Komputer Tingkatan 2, bab 2 iaitu algoritma, dan topik kita yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah penggunaan prosedur kod dalam carta alih bagi algoritma yang melibatkan gabungan pelbagai struktur kawalan. Okey. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, kita akan dapat menyelesaikan masalah menggunakan prosedur kod dan carta alih dengan menggabungkan pelbagai struktur kawalan. Okey, kita akan fokuskan di mana kita dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan prosedur kod dan juga carta alih. Okey, penggunaan prosedur kod dan carta alih bagi algoritma yang melibatkan gabungan pelbagai struktur kawalan ini adalah penyelesaian masalah yang besar dan kompleks di mana kita perlu meleraikan kepada masalah yang lebih kecil dan mudah melalui pembentukan algoritma. Okey, bila kita ada masalah apa-apa pun, kita dapat selesaikan masalah tersebut melalui pembentukan algoritma. Di mana kalau kita ada masalah yang besar, program kita tu mempunyai masalah, kita akan selesaikan masalah tersebut dengan beberapa langkah demi langkah untuk kita dapat tangani masalah yang kita hadapi. Okey, seterusnya. Okey, apa langkah penyelesaian masalah yang perlu kita tahu untuk kita selesaikan masalah yang kita hadapi dalam program kita lah, dalam kita punya pembentukan algoritma yang kita ada, yang kita hadapi. Okey. Langkah yang pertama adalah mengenal pasti masalah, di mana kita kena tahu masalah yang kita hadapi sebelum kita nak selesaikan masalah tersebut. Takkanlah tiba-tiba kita nak selesaikan masalah kita tanpa kita tahu apa punca masalah kita tersebut, apa punca masalah kita yang kita hadapi tu. Okey, kita kena tahu dulu masalah kita. Macam contohnya, kita ada masalah kewangan. So, apa punca kita? Apa yang membuatkan kita hadapi masalah kewangan tersebut? Okey, seterusnya menentukan data yang hendak digunakan. Contohnya, apa yang kita nak buat? Bila kita tak ada duit, kita ada masalah kewangan, apa yang kita nak buat? Apa perkara penting dulu kita nak buat? Okey, contohnya kita kena cari kerja lah untuk kita dapat duit balik, untuk kita tampung kehidupan seharian kita. Okey, lagi proses apa yang kita nak lakukan? Bila kita nak kerja, apa yang kita kena buat? Kita kena cari tempat kerja. Kita kena berusaha untuk kita pergi untuk kita cari kerja lah yang sesuai dengan kita. Okey, itu adalah menentukan data. Menentukan proses-proses yang terlibat, di mana yang untuk penyelesaian ini kita mestilah ada proses. Contohnya, bila kita dah tahu tempat tu ada kerja kosong, kita pergi ke tempat tu dan kita bawa kita punya resume. Kita dah siapkan diri kita nak berhadapan dengan orang yang akan temuduga kita. Itu proses-proses untuk kita dapatkan kerja. Okey, menentukan output yang diingini. Di mana menentukan output yang diingini, contohnya bila kita ada proses, bila kita dah buat satu demi satu, iaitu kita dah pergi temuduga, kita dah harungi segala orang cakap soalan-soalan yang bos kita tanya. Lepas tu output kita apa? Kita naklah kerja tu. Bila kita dapat kerja tu, kita akan dapat duit. Okey, itu contoh di mana kehidupan seharian kita kalau kita tak ada duit. Okey, tapi bila kita nak melakukan sesuatu program, kita kena seterusnya ialah kita kena membina algoritma dan juga menulis prosedur kod dan carta alih. Itu awak kena faham bila kita nak membangunkan sesuatu program. Di mana kalau kita nak buat mesin ATM, kita kenalah
faham apa benda yang kita kena buat dulu untuk bagi pengguna tu boleh guna kita punya program. Okey, seterusnya penggunaan prosedur kod dan juga carta alih, di mana ini adalah teknik pemikiran komputasional harus digunakan untuk penyelesaian masalah yang rumit dan kompleks. Di mana kita kena tahulah teknik-teknik pemikiran kita untuk kita selesaikan masalah yang kita hadapi. Kita kena berfikir secara rasional. Di mana masalah yang kita hadapi itu kita dapat selesaikan dengan cara baik, kita tidak stres, kita tidak melakukan kita dapatlah menyelesaikan masalah yang kita hadapi tu. Kita kena tahu teknik-teknik kita kena tahu masalah yang kita hadapi. Okey, seterusnya ni adalah menulis prosedur kod. Okay, dari mana awak tengok ni adalah contoh-contoh prosedur kod di mana kita ada mula, sediakan bahan. Jika ada, jika tidak dan juga semak bahan. Di mana ini adalah apa? Langkah-langkah. Ini adalah syarat-syarat untuk kita buat program kita. Kalau awak tengok prosedur kod ni, syarat-syarat dia apa ni? Contohnya dia nak buat capati. So dia kena buat apa dulu daripada mula. Lepas tu bila dah ada bahan-bahan, dia nak kena tengok pula syarat-syarat dia untuk kita laksanakan dia punya penyataan dia lah. Dia punya penyataan yang bila kita dah ada syarat, penyataan apa yang kita seterusnya. Okey, seterusnya ini adalah melukis carta alih, di mana bila awak boleh tengoklah dia ada mula. Bila ada mula, bahan tersedia. Jika bahan tersebut telah tersedia, apa yang akan kita lakukan? Dia akan masukkan bahan ke dalam mesin. Jika tidak, kita kena ulang baliklah, sediakan bahan balik untuk kita buat capati kita. Kemudian, bila kita dah ada bahan, kita akan hidupkan mesin, di mana dia akan proseslah capati, proses tepung untuk untuk hasilkan capati yang kita nak buat tu. Okay, kemudian apa? Semak bahan balik. Lepas tu jika dia akan ulang balik lah. Dia akan ulang balik. Kan ada syarat. Bila ada syarat tu, barulah kita tahu apa yang syarat pertama, syarat kedua. Barulah kita boleh buat program kita. Okey. Jika tidak, awak tengok. Jika tidak, paparkan mesej sila masukkan bahan. Dia akan ulang balik. Ulang baliklah daripada atas kalau kita tak selesaikan kita punya syarat-syarat tu. Dia kena ikut step by step supaya kita punya program tu dapat berjalan dengan lancar. Okey, seterusnya. Okey, itu adalah bila awak tengok tadi langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Itu adalah last topik untuk bab 2. Okey, betul konsep ni kalau awak boleh tengok dalam buku teks pun ada. Jadi bab 2.1.3 ni tak banyak. Jadi di sini cikgu harap awak fahamlah langkah-langkah dia. Contoh prosedur kod macam mana nak tulis. Contoh algoritma macam mana nak tahu. Okey, jadi secara konklusinya, bentuk konsep bab 2 ni, dia ada menghasilkan algoritma. Di mana algoritma tu ada ulangan. Dia ada ulangan. Di mana ulangan yang mempunyai dua jenis, iaitu struktur kawalan for dan juga struktur kawalan while, dan juga mempunyai pilihan bersarang diwakili oleh prosedur kod dan carta alih. Bila kita dah tahu gabungan pelbagai struktur kawalan ulangan, kita dah tahu pilihan bersarang, kita boleh buatlah prosedur kod kita. Kita boleh buat carta alih dan kita boleh rangka kita punya program supaya berjalan dengan baik. Okey. Supaya boleh berjalan dengan baik. Jadi, bila kita dah buat program, mesti sesuatu program tu ada masalahnya. Di mana kita tahu ada ralat dia. Di mana ralat tu terdapat 3 jenis ralat. Itu ralat sintak, ralat masa larian dan juga ralat logik. Kalau saya untuk pembelajaran yang lepas, saya ada share dengan awak ralat. Teknik-teknik ralat, jenis-jenis ralat, di mana kita dapat mengesan kesalahan dalam kita melakukan program yang kita bangunkan. Okey, jadi inilah bab 2 di mana kita dah cover topik bab 2, pembangunan algoritma. Saya harap awak semua boleh fahamlah dengan apa yang telah saya kongsikan dengan awak, dan juga sebarang
apa orang cakap, sebarang yang awak tak faham ataupun ada kekeliruan, awak boleh teruslah bagi tahu saya dan kita boleh bincang semula. Okey? Saya harap awak faham dan awak boleh dengar balik saya punya video ni untuk kefahaman yang lebih mendalam. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.